Okey, Assalamualaikum. Cikgu sambung balik tentang topik redox. Okey, sebenarnya korang dah belajar 4 cara mengenal redox. Okey, 4 kaedah mengenal redox. Cuma kaedah yang keempat tu sebenarnya kita masih belum lengkap, belum habis lagi, kerana apa yang kamu tahu hanyalah mengenal nombor pengoksidaan bahan-bahan, kan? Nombor pengoksidaan bahan kita dah belajar lebih kurang 7-8 law undang-undang untuk mengenal nombor pengoksidaan bahan, sama ada unsur ataupun bahan di dalam satu sebatian. Okey, jadi cikgu nak menggunakan buku teks yang lepas ni untuk menerangkan sedikit lagi tentang nombor oxidation numbers ni, nombor pengoksidaan. Okey, cikgu nak guna sikit. Ini buku teks tahun lepas, buku teks form 5 batch yang lepas. Okey, cikgu baca dalam bahasa Inggeris Okay, now that you can assign oxidation numbers of element. Okay, kamu dah kenal macam nak menyatakan nombor pengoksidaan. Sekarang ni you are ready. Kamu dah bersedia untuk mengaitkan dengan redox reaction. Inilah yang utamanya, apa kita nak kaitkan dengan redox reaction in terms of changes in oxidation numbers. Okay, so apakah yang dikatakan what's called oxidation? Indicates what? Oxidation actually increase in oxidation numbers. Ada pertambahan. Manakala reduction decrease in oxidation number of an element or substance. Okay. Defining oxidation and reduction in terms of changes in oxidation numbers had much wider application. Jadi menggunakan kaedah nombor pengoksidaan ni, kita boleh define banyak, hampir ke semua tindak balas kita boleh pakai ni. Kalau mana-mana antara 3 tu tak boleh nak buat, oxidation boleh buat, dan oxidation juga boleh buat hampir kesemuanya. Okey. Okey, kita tengok buku ni, dia ambil contoh example ni dia ambil contoh example ni. Okey. Satu tindak balas. Tindak balas ini macam kita pernah bincang yang lepas, boleh diterangkan dari segi sama ada oksigen, sama ada hidrogen, atau sama ada transfer of electron, pemindahan elektron. Kita boleh pilih mana-mana. Dan juga persamaan ini pun boleh diterangkan dengan lebih boleh juga diterangkan dengan oxidation number. Kita lihat sini Okay, kita ambil magnesium. Sekarang ni kita nak terang dari segi oxidation numbers. Kita ambil magnesium. Magnesium ni oxidation number dia apa? Okay. Akan ada pelajar menyatakan oxidation number of magnesium plus 2. Salah lah. Magnesium bukan plus 2. Tengok law balik. Magnesium ni elemen, kan? Unsur. Bila unsur, mestilah apa? Unsur mestilah kosong. Unsur mesti kosong. Dan tengok, jadi apa yang kita nak tengok, perubahan apa? Perubahan kalau kita pilih magnesium, selepas pun kita mesti pilih magnesium jugalah. Tapi sebenarnya dia dah berubah dari segi, magnesium tu dah berubah. Kita lihat, dia jadi magnesium oxide. Tapi kita tak nak tengok lah oksigen tu. Kita nak tengok oxidation number magnesium ni. Magnesium dalam magnesium oxide, ikut law, dia dah jadi positif 2. Dia jadi positif 2. Kenapa?
Low lah sebab dia dah jadi ion. Ion monoatom. Nampak? Jadi perubahan changes of oxidation number ni, the oxidation number of magnesium increases from 0 to +2. Kan? Thus magnesium undergoes oxidation. Jadi siapa yang mengalami oxidation? Magnesium, bukan ion magnesium. Magnesium undergoes oxidation. Sama ada kita nak tentukan oxidation bahan mana, which substance undergoes oxidation or reduction, we must determine on the behalf ataupun bahagian bahan sahaja, bukan setelah hasil nak tentukan, bukan ion magnesium atau ion oxide. Mesti decide di bahagian bahan. Jadi magnesium undergoes oxidation kerana apa? Kerana oxidation number dia increase from 0 to +2. Okay, on the other hand, oxidation number, nampak oksigen ni elemen, oxidation number dia kosong. After reaction, oksigen in magnesium oxide, dia dah jadi sebatian. Jadi dia negatif always. Tengok law balik, oxide atau oksigen is always negative 2. Jadi decrease in oxidation number. So whose undergoes reduction? Oxygen undergoes reduction. Because why? Because oxidation number of oxygen decrease from 0 to -2. So kat sini buat persamaan ini dan catat bahan mana yang undergoes oxidation, bahan mana yang undergoes reduction, dan bagi alasan kenapa. Boleh tengok buku kat sini. Okey, kita ambil contoh yang lain. Okey, kita ambil contoh yang lain. Seperti ini. Dan sebenarnya changes of oxidation number ni boleh kita apply kepada banyak tindak belas kimia, boleh solve tindak belas kimia yang lain untuk determine which an redox reaction. Okay, so kita ambil satu contoh ni. Okay, jadi untuk oxidation number ni, pertama kita kena pilih pilih satu sahaja yang mana mengalami oxidation, satu yang mengalami reduction. Okay, walaupun dalam persamaan kita ni ada banyak unsur kan, macam magnesium, copper, sulfur, oksigen. Okay, tak kisah ada berapa banyak, kita hanya pilih satu undergoes oxidation, satu undergoes reduction. Okay, jadi kamu tengoklah yang mana, salah satu indikator dia, kamu tengok mana bahan dia berubah sebelum dan selepas. Contohnya magnesium ni asalnya unsur berubah menjadi sebatian ion. Okey, dia berubah lah. Manakala copper ion sebatian kan, sebatian adalah ion berubah menjadi metal, unsur copper. Okey, cukup, dah ada satu cukup. Yang lain tu kamu boleh abaikan. Tak kisahlah sama ada mereka pun boleh bertukar menjadi redox atau tidak. Kita tak perlu nak check. Sebenarnya sulfate ni sebelum dan selepas dia tidak ada berubah, sebab dia ion. Sulfate kan ion, dia tidak berubah. Jadi apatah lagi tidak berubah, tak payah nak tengok lah. Okey, magnesium oxidation number dia berapa? Dia elemen kosong, manakala magnesium ion oxidation number dia berubah menjadi positif 2. Jadi siapa yang undergoes oxidation? Magnesium. Why? Magnesium undergoes mengalami pengoksidaan kerana nombor pengoksidaan magnesium berubah daripada kosong kepada positif 2. Okay, nyatakan dalam alasan kamu kenapa mengalami pengoksidaan. Manakala siapa undergoes reduction? Copper ion ke copper ion. Nampak sini, kita mesti decide belah bahan.
copper ion undergoes reduction kerana oxidation number dia berubah, changes from positive 2 to copper berapa? Kosong. Okey, dapat? Okey. So sebenarnya di sini pun cikgu lupa tadi, mechanism of set pun sama juga. Kita kena decide apa satu lagi perkara. Oxidizing agent ataupun reducing agent. Okey. Magnesium ni apa? Oxidizing ke reduction? Kita tengok magnesium ni undergoes oxidation. Jadi dia automatic jadi terbaliklah, reducing agent, agent penurunan. Kenapa magnesium reducing agent? Because magnesium reduces ke reduce, okay? Reduce atau menurunkan menurunkan apa ni? Sama ada kamu cakap menurunkan lah, menurunkan copper to ion to form to copper, cukup. Okay. Manakala copper ion ni apa? Dia undergoes reduction, jadi dia oxidizing agent. Okey, jadi copper ion adalah oxidizing agent. Kenapa? Kerana dia telah oxidize, okay, mengoksidakan, oxidize, okay, magnesium to form magnesium ion. Okey, itu alasan kamu lah. Dapat? Jadi kalau buku yang lama dia suruh kita check, dia bagi satu persamaan, kamu detect yang mana mengalami pengoksidaan, mana satu penurunan ya. Dan didapati sebenarnya memang majoriti persamaan adalah redox, tetapi ada satu kalau soalan nak tanya, sebenarnya ada satu dua persamaan bukan redox. Okey, cikgu bagi contoh, ada dua persamaan yang bukan redox walaupun majoritinya adalah redox. Contohnya seperti ini ya. Contohnya persamaan ini. Okay, kamu lihat ni persamaan apa ni? Apa nama? What is the name of this reaction? Neutralization, peneutralan. Peneutralan bukannya redox. Cikgu cakap tindak balas peneutralan. Peneutralan ni antara asid dengan alkali. Alkali. Kalau asid dengan metal, asid dengan apa lagi, metal carbonate, ini tak ada masalah. Yang masalahnya ini. Yang ni kenapa masalahnya? Sebenarnya dia bukannya redox. Kalau ini mungkin redox, tapi ini confirm dia bukan redox. Kenapa bukan redox? Kalau based on oxidation number. Sebab apa? Sebab kalau kamu check satu-satu ni, oxidation numbers of each element of each substance dia tidak berubah. Contohnya H berapa sentiasa positif 1. H in water pun sama, positif 1, tak berubah. Cl negatif 1. Cl minus pun negatif 1. Nampak? Semua tidak berubah. Na pun tak berubah. Jadi dekat sini tidak ada perubahan nombor pengoksidaan, bermaksud this is not redox reaction. Nak tahu, kamu check balik semua ni. Satu lagi adalah tindak balas double decomposition atau precipitation reaction, ataupun tindak balas pemendakan juga bukan tindak balas redox. Okey, contohnya, okey, kita lihat tindak balas ni, tindak balas pemendakan ataupun double decomposition. Jangan kata tak tahu pula, inilah tindak balas masa form 4 dalam bab garam, penghasilan garam. Kalau kita lihat di sini, kamu checklah semua bahan dia, semua tidak berubah oxidation number dia. Jadi tindak balas double decomposition atau pemendakan atau penguraian ganda 2 pun bukannya tindak balas redox. Sebab apa bukan? Sebab dia tidak ada perubahan, there are no changes in oxidation numbers. Okey.
Okey, so jadi inilah kita punya definisi kita dah belajar kesemuanya sekali. Okey. Dan kalau buku yang lama selepas ini kita akan pergi satu persatu eksperimen. Kita nak uraikan eksperimen tu sama ada sebahagian eksperimen tu kita dah belajar dalam masa form 4. Ada juga yang tak belajar, tak kisah. Yang penting step eksperimen tu kita nak describekan benda ni. Nak describekan. Bukannya step satu ni, pilih salah satu yang sesuai. Tapi kamu kena take note. Selepas ini kita akan banyak guna ni, dua kaedah ni sahaja. Yang lagi dua ni kurang sangat. Kita akan guna dua perkara ni. Transfer of electron, pemindahan elektron, dan changes in oxidation number. Dua perkara ni banyak digunakan. Okey, cikgu rasa cikgu nak teruskan lagi menggunakan buku ini. Benda ni pun ada dalam buku kamu. Kita tunggu kejap sama ada kita nak sambung sini atau kita terus merujuk kepada buku kamu. Tak apalah, kita tengok sini dulu. Dalam buku kamu pun ada. Okey, kita tengok eksperimen yang pertama. Okey, yang pertama ni kita tak pernah belajar lagi. Ini benda baru. Bagaimana kita nak ubah iron 2 menjadi iron 3. Sebabnya iron ni ion besi atau ferrum ni, dia adalah transition element. Ciri istimewa dia, special characteristic dia adalah dia boleh have more than one oxidation number ataupun lebih daripada satu charge. Jadi sekarang ni tugas kita nak tukar iron 2 menjadi iron 3. Ataupun sebenarnya kita boleh tukar sebaliknya juga, iron 3 kepada iron 2. Sekarang kita nak tukar iron 2 kepada iron 3. Okey, ciri-ciri iron 2 ni dia satu sebatian. Dia mungkin iron nitrate, iron sulfate. Jadi nitrate sulfate tu kita tak nak kisah pun. Kita nak tengok dia punya iron dia. Iron 2 dengan iron 3 ni pertamanya dia mesti wujud dalam bentuk sebatian lah. Dia tak boleh wujud iron 2 sahaja, dia dalam sebatian. Tapi partner dia tu kita tak nak ambil tahu. Kita nak tahu iron sahaja. Maksudnya iron 2. Ciri iron 2 ni dia adalah berwarna. Transition element juga. Special characteristic dia ada warna. Warna iron 2 adalah green. Green, hijau. Susah nak tulis. Manakala iron 3 ni dia warna dia perang. Perang ni apa? Brown. Jadi macam mana kita ada satu sebatian iron something, iron nitrate, iron 2 something, kita nak tukar menjadi iron 3. Okey. Buku dekat sini dia beritahu, kamu boleh catat kegunaan eksperimen ni. Boleh catat dalam buku nota kamu. Ini satu sangat penting yang biasa boleh ditanya dalam peperiksaan. Okey, untuk kita the changes of iron 2, kita besarkan sikit, to iron 3. Ni kita kena macam mana iron 2 ni menjadi iron 3. Macam mana iron 2 boleh tukar menjadi iron 3? Apa iron 2 buat? Okey, di sini dia melibatkan elektron. Jadi kita boleh guna transfer elektron untuk menerangkan redox lah. Ataupun oxidation number pun boleh juga. Okey, sebelum itu iron 2 nak menjadi iron 3, macam mana dia boleh bertukar? Kejap apa benda ni? Macam mana iron 2 boleh tukar menjadi iron 3? Mesti melibatkan elektron. Kamu fikirlah macam mana dia loss ke dia gain. Boleh ke iron 2 gain elektron dia jadi iron 3 ke? Ataupun iron 2 plus release elektron
kan. Ni sepatutnya kamu dah tahulah kan, nak bertukar tu jadi 3 ni macam mana, nak buang ke nak terima. Tapi cikgu akui ada juga segelintir yang masih confused. Cikgu baru minggu lepas dapat satu idea, mungkin dengar daripada cikgu-cikgu lain, ada idea yang kita nak mudahkan lah kan. Ada yang confused nak buang ke nak terima ke kan. Mungkin ada sebahagian dah besar, sebahagian faham sebabnya kita dah bincang banyak masa form 4. Tapi tak apa, cikgu nak ceritakan satu lagi kaedah yang mudah. Okey, kaedah dia macam ni cikgu nak bagi contoh-contoh ni macam mana kita nak confirmkan dia terima ke dia buang ke, macam ni konsep dia. Kita gunakan contoh dalam kehidupan harian kita. Kalau tak ada kaitan dengan kimia, tapi kita boleh aplikasikan konsep ni. Contohnya konsep dia adalah sesiapa yang menderma, dia akan menjadi orang yang bagus lah, orang yang baik, positif. Orang yang menderma positif. Siapa yang suka menderma, dia akan jadi positif. Jadi copper ni biasa je, normal person. Macam mana nak jadi positif? Dia mesti menderma. Nampak? Okay, dia akan menderma, bukan jadi positif. Menderma tu di sebelah kanan, buang. Manakala orang yang suka ambil, suka minta sedekah, suka ambil, dia akan jadi dia akan jadi negatif kan. Dia akan jadi tak elok lah. Suka ambil, suka minta bantuan, suka ni minta sedekah. Okey, contohnya klorin kan. Klorin dia boleh jadi, macam mana jadi klorida? Klorin ni dia normal lah, normal person kan, normal person. Dia tak ada positif dan negatif. Tapi bila jadi negatif, kenapa? Konsep aplikasi dia macam mana? Jadi negatif adalah orang yang selalu minta sedekah, selalu ambil hak-hak dia kan. Tak apa elok lah. Okey, ambil, terima. Kalau terima jadi negatif. Tapi klorin dua. Nampak? Tengok ni pula, copper ion. Dia positif. Dia nak berubah jadi copper, jadi orang biasa. Makam dia dah tinggi, banyak positif, banyak pahala, tapi dia nak jadi orang biasa. Tak elok lah kan. Kalau tak elok, apa yang berlaku? Terima elektron. Nampak? Terima elektron. Kalau dia buang, dia akan jadi lebih bagus. Ni bukan lebih bagus, ni jadi kurang elok lah kan. Okey, macam mana dengan ferrum? Ferrum 2 bagus, tapi dia nak jadi ferrum 3 lagi bagus kan. Banyak positif. Apa dia perlu buat? Dia mesti derma lah. Iodida ni negatif jadi positif. Negatif jadi positif. Bagus ke tak bagus? Baguslah. Kalau bagus, dia mesti buat apa? Mesti menderma. Tapi iodin ada 2. Nampak? Konsep ni kita boleh guna. Okey? Konsep derma dan minta sedekah ni. Okey. So kita nak kaitkan dengan iron 2, iron 3 kita tadi. Okey, berbalik kepada tadi, iron 2 menjadi iron 3. Apa yang kita patut buat? Kita mesti menderma kan, menderma. Tapi kelas, setelah kita belajar redox ni, dia ada 2, oxidizing agent dengan reducing agent. Iron ni dia tidak boleh suka-suka hati buang-buang derma elektron kalau tak ada orang yang nak ambil, agent yang nak ambil kan. Jadi untuk kita rangsang ataupun untuk kita nak ferrum ni menderma, kita kena ambil apa?
kena campur satu bahan yang apa? Yang sudi menerima elektron ni. Kena ambil satu bahan yang sudi menerima elektron. Kalau tidak, dia di mana boleh buang saja dengan sendirinya. Kan? Kita mesti ambil satu oxidizing agent sebab dia mengalami pengoksidaan. Jadi kita kena campur yang menolong dia mengalami pengoksidaan. Agak-agak apakah bahan yang sudi menerima elektron ni? Bahan apa yang sudi menerima elektron ni? Jadilah nak mudah adalah kumpulan 17, klorin lah. Sebab klorin kita campur bersama sini, dia akan dengan serta-merta ferrum jadi bertukar. Sebab klorin ni sifat dia akan menerima elektron yang dibuang ni. Dia akan jadi, kalau terima jadi ion klorida. Okay? So kita sambung balik tengok. Inilah konsep dia. Ion ni tak boleh suka hati je bebaskan elektron. Dia mesti ada satu. Dia boleh bebas elektron asalkan ada member yang boleh ambil elektron yang disingkirkan, didermakan tadi. Okay. Kita baca ni. An ion 2 lost 1 electron and is oxidized to an ion 3. Its oxidation number increases. Kalau in term of oxidation number pun dia meningkat. Jadi dia adalah oxidation. Kalau in terms of electron, dia lost electron kita panggil apa? Oxidation kan? Okey, boleh juga. The oxidation process can be brought about by an oxidizing agent. Dia kata proses pengoksidaan ni mesti didatangi oleh satu bahan ejen pengoksidaan. Tapi kat sini dia ambil bromin. Boleh juga. Tadi cikgu ambil apa? Klorin. Satu kumpulan lah tu. Dia kena campur. Kalau tidak, dia tidak boleh berubah. Jadi bromin, in other hand, persamaan dia adalah dia akan terima elektron menghasilkan ion bromida. Okey. Okey, kalau the electron released are accepted by bromine molecules, causing them to be reduced to bromide ion, and their oxidation number also decrease from 0 to -1. Okey, kalau kita terang dari segi elektron, cikgu cakap apa? Kita kena lengkapkan lah buat persamaan ni. Buat persamaan ni persamaan setengah. Kita singkirkan elektron. Elektron ni nampak dia 1, 2. Kita kena darab 2 dengan semuanya dengan 2. 2 sebab dia kalau tak darab 2, elektron dengan elektron ni tak boleh nak potong. Jadi persamaan atas macam matematik, kita kena darabkan dengan 2. Kalau tidak, kita tak boleh potong. Okey, dapatlah persamaan ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok buku teks kamu. Okey, buku teks kita ambil yang bahasa Melayu punya lah. Mana dah ni? Okey, inilah aktiviti dia, makmal, eksperimen lah. Mengkaji pertukaran ferrum 2 kepada ferrum 3. Jadi bahan-bahan dia ferrum 2 ni diwakili oleh ferrum sulfate. Boleh juga ferrum nitrat ke, ferrum apa-apa ke. Asalkan kita tak nak tengok lah yang lain. Kita nak tengok ferrum 2. Tapi jangan ambil ferrum karbonat. Ferrum 2 karbonat kan. Sedangkan cikgu cakap ambil apa-apa pun kena fikir juga ferrum karbonat. Sebabnya larutan ferrum ni kita nak dia dalam bentuk larutan. Kalau kita ambil ferrum 2 karbonat tak boleh, sebabnya tak boleh nak proses. Sebabnya ferrum karbonat kan garam karbonat tak larut dalam air. Jadi susah nak buat eksperimen. Kita kena ambil sebatan yang dalam bentuk larutan ataupun soluble salt, garam yang terlarutkan. Okey. Kat sini dia ambil ferrum 3. Ini maksudnya dia nak tukar balik ferrum 3 kepada ferrum 2. Tak apa, kita tengok ferrum 2 dahulu. Okey, kemudian okey, dekat sini dia ada 2. Pertama nak tukarkan ferrum 2 kepada ferrum 3. Yang kita belajar tadi. Okay, ayat dia tuangkan 2 cm. Okey, ini semua ni kena catat lah, kena hafal lah sebenarnya. Tuangkan 2 cm padu larutan ferrum sulfat 0.5 mol di padu dalam sabun tidir. Titiskan air bromin. Nampak? Kena titiskan air bromin. Ni kaedah titis. Kenapa nak titiskan? Supaya kita boleh boleh tolong ferrum 2 bertukar menjadi
Ferrum 3. Okey. Panaskan campuran perlahan-lahan. Kemudian sebenarnya sampai nombor 3 ni dah settle dah. Tetapi kenapa nombor 4? Kita tengok nombor 4. Apa tujuan dia? Tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam campuran. Kenapa nak tambah natrium hidroksida pula? Sebenarnya ini bukan apa. Kita dah settle dah sampai nombor 3. Nombor 4 ni tujuan dia adalah untuk mengesahkan kehadiran ferrum 3. Kita campur. Kan ini sebenarnya pencampuran natrium hidroksida adalah untuk ujian apa? Pengesahan cation kan. Kalau belajar bab garam dulu. Sekarang kita nak sahkan ferrum 3. Memanglah asalnya cikgu cakap warna perang kan. Ferrum 3 warna perang. Tetapi dalam larutan biasa macam ni, kita nak tengok ferrum 2 warna hijau, ferrum 3 warna perang, dia tak berapa nampak sangat. Tak berapa jelas. Nampaklah hijau tu, tapi kalau orang yang rabun warna tak apa nampak. Sama juga ferrum 3 di warna perang. Perang ni kalah perang sangat. Tak berapa nampak, tak berapa jelas. Jadi kita kena sahkan dengan menambahkan larutan natrium hidroksida, iaitu sebagai ujian pengesahan. Okey, apa yang kita akan nampak kalau campur dengan natrium hidroksida? Kita akan nampak mendakan perang terbentuk. Kalau ada mendakan perang, confirmlah kehadiran ferrum 3 terbentuk. Okey. So kat sini apa yang kamu kena tahu ujian ferrum 2, ferrum 3. Pertamanya kamu kena tahu untuk ferrum 2, ferrum 3, pertamanya kamu kena tahu buat persamaan setengah dia. Macam tadi. Persamaan setengah, dan dia memerlukan ejen pengoksidaan. Sama ada air bromin, air klorin, dan ada lagi banyak lagi. Untuk sementara ni ini saja kita fokus dulu. Okey, kemudian kamu kena tahu, boleh catat benda ni ya, persamaan ion. Okey. Kemudian buat eksperimen dan catat perubahan warna dia. Perubahan warna. So itu saja perkara yang penting yang kamu kena tahu. Apa lagi? Sementara ni tu sajalah. Kemudian macam biasa, kamu nyatakan siapa yang mengalami pengoksidaan, siapa yang mengalami penurunan, kenapa mengalami pengoksidaan. Dari segi transfer of electron. Okey. Ataupun oxidation number pun boleh. So untuk eksperimen ni, dua kaedah kita nak terang redox. Dua-dua kita boleh terang bersama, iaitu dari segi transfer of electron ataupun oxidation number pun boleh. Tapi tadi kita banyak terang dari segi transfer of electron. Jadi dekat sini kamu mahirkan transfer of electron, sebabnya soalan suka tanya tentang transfer of electron. Sambil-sambil itu oxidation number pun kena ambil tahu juga. Oksigen, kaedah oksigen, hidrogen tak terlibat di sini ya. Okey, itu saja kelas. Terima kasih.